Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Jom, proceed chapter 2. Okay guys, boleh dengar? Boleh. Alright, so let's proceed with chapter 2. Chapter 2 involving inequalities and absolute values. Okay. So chill, chapter 1 kalau ada masalah, relax, apa-apa PM tepi. Kita gerak kepada chapter 2. Chapter 2 ni tak ada kena-mengena dengan chapter 1. So boleh move on lah. Jangan kata sebabkan chapter 1, chapter 2 tak boleh belajar, tak boleh lah. Okay. Alright, so move on to 2.1. We have two parts only in chapter 2 ni. The first one is inequalities. The second one is absolute values. Absolute values is modulus. Inequalities, we will learn about linear inequalities. Linear inequalities ni maksud yang melibatkan ni lah, mx plus c. Mx plus c ni linear lah. Inequalities, so when we talk about inequalities, what does it mean? Greater than or equals to, less than or equals to. Maksudnya sama dengan kita tak pakai. Sama dengan tak pakai. Itu maksudnya inequalities. Inequalities yang kita akan pakai greater than or equals to, less than or equals to. As you can see, the definition of this one, inequalities involves the use of the symbols. Alright, so move on to the properties. Properties let A, B, C be real numbers. If A greater than B, let's say we assume A equals to 4, B equals to 3. So what does it mean? Kalau A 4, B 3, betul lah. A besar daripada B, betul. A plus C will be greater than B plus C. Okay, sahabat-sahabat, saya perbesar sikit. Okay. Okay guys, take a look at example. If A equals to 4, and B equals to 3, so what happened to A plus C? Katalah kita punya C tu adalah 2. Let's say our C is 2. Alright, so maksudnya 4 plus 2, A plus C, nak tulis no? A plus C greater than B plus C. So 4 plus 2, B plus C is 3 plus 2. So what do we get 6 and 5, betul tak? So 6 greater than 5, betul? Daripada sini kita boleh faham yang ni lah. Kalau A plus C dengan B plus C, yang mana A besar daripada B, obviously A plus C akan besar daripada B plus C. As long as C greater than 0 lah. Okay, take a look at number 2. Number 2 pula kata kalau A darab C, B darab C. Okay, kalau A darab C apa dia? So 4 darab 3. B darab C apa dia? 3 darab 2. So maksudnya 12 dengan 6. Obviously 12 besar daripada 6. So maksudnya AC besar daripada BC. So yang ni faham, yang ni faham sepatutnya. Ada apa-apa nak tanya? 4 darab 3. Awak 4 darab 3, 4 darab 2 lah. Sorry. Diam semua ni. Okay, so 8 besar daripada 6. Kalau nak tengok TV, pergi mandi dulu. Sempat lagi sound anak kan. Okay, guys, okay ni? Aku tak dengar pun saya cakap ni. Boleh tau? Dengar. Boleh, Saya tengah faham kan. Dia tak ada apa, benda ni common sense je. Cuma dia tukar dalam bentuk huruf. Anggap je A tu 4, B tu 3, C tu 2. Boleh faham tak? 4, 3, 2. A, B, C. So kalau A tambah C apa jadi? B tambah C apa jadi? Kalau A tambah C, 4 tambah 2 dapat 6. B tambah C, 3 tambah 2 dapat 5. Maksudnya 6 besar daripada 5. Bila 6 besar daripada 5, sebab tu kita boleh tulis A tambah C besar daripada B tambah C. Tu je. Tak faham Tengah cuba faham. Tengah cuba faham. Tak apalah buat nanti faham lah kot. Dia sebab benda ni teori. Nak saya ajar soalan terus ke? Boleh je. Tak ada hal. Tentukan dia ni buat soalan. Saya terang lah no. Macam tu lah.
Okay, yang ni pula teori yang nombor 3 ni stating that C less than 0. C less than 0. Contohlah katalah C negatif 2 lah. C negatif 2. Katalah C negatif 2. A kita tadi 4. Maksudnya 4 darab negatif 2. AC 4 darab A darab C. 4 darab negatif 2. So B darab C. B kita tadi 3 darab negatif 2. So apa jadi? Kiri dapat negatif 8. Kanan dapat negatif 6. Yang mana besar? Yang mana besar? Negatif 6 ke negatif 8? Negatif 6. Negatif Negatif 6. 6 kan. So minus 8 less than minus 6. Tengoklah ni. Sebab tu simbol dia minus than. Minus than less than. Boleh faham tak? Boleh. Macam tu je. Tak ada apa pun. Boleh. So kalau you tengok yang bawah ni pula. A over C dengan B over C. Maksudnya A over C Kalau A over C 4 over minus 2. Kenapa C kena buat minus 2? Sebab dia kata ni C less than 0. Kita contohkan je minus 2 tu. Nak buat minus 3 pun boleh. Okay. 4 over minus 2. And then B over minus 2 is 3 over minus 2. Okay. Okay. And then minus 4 over 2 minus 3 over 2. Yang mana besar? Oh, dia pening tu. Yang mana besar? Yang mana dekat dengan kosong? 3 over Dia 2. nombor negatif kan? Yang dekat dengan kosong dia besar. So yang mana besar? 3 over 2. Yes, minus 3 over 2 negative 3 over 2 is the bigger one. So maksudnya less than. Boleh faham? Korang tengok ni je So ni kata. Okay, just now A is 4, B is 3. Recall balik kita punya A tadi adalah 4, B tadi adalah 3. So kalau kita ada 1 over A, 1 over B 1 over 4 dengan 1 over 3. Yang mana besar? 1 over 3. 1 over 3 besar kan? So macam ni. Sebab itulah ini. Boleh faham? Boleh. Okay boleh. Okay. If both sides of an equality are multiplied or divided by negative number, then equality sign must be reversed. Faham tak statement ni? Tak faham. Okay. Ada orang jawab lah. Okay. Both sides times or divide by negative number. Okay, contoh. Contoh. Negative X greater than 1. But we want X. So kita akan buat apa? Bawa negatif. Pindahkan negatif ke kanan. So simbol tukar. Pindah negatif ke kanan kan? Ataupun sebenarnya kita boleh pakai konsep darab dua-dua belah negatif. Kiri darab negatif 1 dapat X. Kanan darab negatif 1 dapat negatif 1. Betul? Simbol kena terbalik. Kenapa? Ini ke sini melibatkan proses darab negatif 1. Boleh faham? Multiply or divide negative number. The inequality reverse. Okay. Operasi darab dan bahagi melibatkan nombor negatif saja yang kita akan reverse. Benda lain jangan reverse. Boleh faham tak? Tambah tolak tak payah. Tambah tolak tak payah. Contoh, negatif X besar daripada 1. Katalah, sorry. Contoh kurang bijak. Negatif X tambah 1 besar daripada negatif 2. Contoh. Kita nak buang 1 ni. Jadi 1 ni kita bawa pergi belah sana. So jadi negatif X, negatif 2, negatif 1. Simbol berubah tak? Tak, simbol tak payah ubah dia. Sebab apa? Kamu ada buat darab atau bahagi negatif ke? Tak. Tak ada kan? So tak ada, jangan diubah. Boleh faham? Okey, dapat macam ni. Negatif X, negatif 3. Sekarang ni nak dapat X saja. Katalah negatif ni nak bawa pergi belah kanan. Dia macam-macam kaedah. Negatif ni nak selesaikan dia, nak bawa pergi belah kanan boleh. Ataupun nak darab dua-dua belah dengan negatif 1 pun boleh. Negatif ni bawa pergi belah kanan. So dia akan jadi X negatif 3 per negatif 1. Betul tak? Betul. Okey. Simbol akan jadi apa? Positif. Less than. Positif. Jam. Ni less than or greater than?
Dia akan jadi less than. Boleh faham? Oh. Faham? Dia kena berlaku serentak jangan berlaku serentak. Jangan bawa pindah kemudian baru less than. Tak boleh. Dia kena berlaku serentak. Kalau negatif dia tu dah hilang dekat X, bawa pergi belah kanan, serentaklah dia dia kena jadi less than. Okey Okey. Okey tak okey? Okey. Okay. Okay, so move on to the first part of inequalities which involving linear inequalities. In this case, tak ada apa, jangan takut benda-benda ni linear lah ni. AX tambah B, AX tambah B sama je dengan MX tambah C kamu belajar zaman sekolah tu. Cuma menggunakan 4 simbol tu lah. Okay. Alright. So guys, recall it back. Ini saja benda yang relate dengan chapter 1 hari tu, yang number system. Kalau masih ingat lagi solution set yang ni tu. Ingat lagi tak? Yang interval. Nak gabung interval form tu, tersebut interval. Interval form yang ni tu, yang macam bentuk koordinat tu. Yang ni boleh, yang ni boleh, yang ni boleh. Yang ni pun boleh. Yang ni interval form. Ingat lagi. Tengok contoh jawapan. Let's say this is your answer. Let's say x greater than or equals to 2 is your answer. But the question asking you to find the solution set. So cara nak tulis dia yang ni. Just tambah saja format yang set bracket x double dot tu. Kalau nak interval form. Ramai tak masuk lagi dah. Dah mula dah ni. Interval form, ni bentuk dia. X besar daripada atau sama dengan 2. Kalau siapa lost nak tulis interval form ni, kita buat number line. Dekat nombor 2. Dekat nombor 2 ni close. Ingat balik chapter 1 hari tu. Ini je yang relate dengan chapter 1. Dekat nombor 2. X greater than, ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan. So ke kanan maksudnya 2 ke infinity. Sebab itulah 2 ke infinity. Infinity always open. At 2, we need to be close. Sebab ni close. So that's why this one close. Okay, boleh lah? Boleh. Yang remember ni tak payah nak ni. Dia peringatan kepada yang tadi tu. Peringatan kepada yang negatif-negatif ni. Okay, cuma yang nombor 2 ni yang swapping left and right hand side ni tak ada apa. Kalau lah negative x greater than 1 just now. Swapping left and right hand side. Maksudnya negative x pindah belah kanan, 1 pindah juga belah kiri. Apa jadi kat simbol? Berubah. Simbol akan ikutlah. Sebab dia tadi memang negative x besar daripada 1. Nampak tak? Negative x besar daripada 1. Negative x besar daripada 1. Boleh? Boleh. Okay. Power. Tu contoh untuk ni. Okay, so move on to example number 1. Boleh guys? Boleh, sir. Boleh. Alright, so we'll proceed with part A. So how do we solve this one? So 2x minus 4 greater than 8. Greater than 8 So we want x lah. Of course we want x. Be careful, the question asking you to find both the solution set and interval form. Dua-dua dia nak. Sama haloba. Okay, to simplify, we bring minus 4 to the right hand side. So becomes 8 plus 4. Nak tanya, simbol berubah ke maintain? Maintain. Simbol maintain. Sebab tak ada pun darab atau bahagi negatif. Okay, simplify. 2x greater than 12. So x 12 over 2. Simbol kena ubah tak? Tak. Tak perlu. Sebabnya tak ada darab atau bahagi nombor negatif. So cancel 6. So x greater than 6. Boleh lah? Boleh. Boleh. Power. Jangan risau pula. Jangan lupa solution set and interval form. So to change this one in the solution set form, simply add on x double dot set bracket. So this is solution set. Interval form? Daripada 6 ke mana? Infinity. Infinity or minus infinity? Infinity. X greater than?
X besar kan? Besar daripada. So maksudnya 6 goes to infinity. To the right lah. Infinity always open. What happened to 6? Open juga. Open juga. Sebab ni tak ada equal parts. Boleh Boleh. Cuba B cuba. Cuba sendiri B. Boleh? Cuba B Zat, seminit. Try B. One minute to try part B. Tahu. Mungkin juga. Kadang mereka ni bawa wacang mereka. Great Britain juga lah. Possibly. Okay guys, boleh Dapat jawapan Dapat. Dapat lah. Okay, so 4x minus 2x less than 5 plus 9. So 2x less than 14. So x less than 7. So set solution, x double dot, inside bracket. So x less than 7. So minus infinity goes to 7. Open. Clear? Boleh. So example number 2. Ada pula benda kat bawah ni kan. Nak jadi cerita guys. Nak cerita sikit Sat, seminit. Laptop yang baru beli, saya baru beli tu, problem. Jadi nak kena hantar balik ke kilang. Jadi dalam laptop ni saya pun sengal. Bahan saya tak simpan dalam drive. Jadi benda-benda ni saya kena edit balik semula lah. Daripada raw file. Yang ni tak ada apa ni. Abaikan lah ni. Abaikan. Waktu edit-edit semalam kelang kabut tu yang pukul 1 lebih baru saya post tu. Ni correction abaikan. Padam ya. Tapi siapa nak cuba buat boleh buat lah. Untuk case yang bawah ni. Okay guys. Dia terlebih ni. Tertypo kat sini. Duk main paste. Copy paste kan. Okay, move on to example number 2. What's the difference between example number 2 and example number 1 just now? Apa beza? Ni ada 3 side guys. Dia ada 3 side. Kiri, tengah, kanan. Kalau ada 3 side ni, nama dia adalah compound inequality. Compounded by 2 parts. Left hand side. Left and right. Left hand side. Okay. So compound inequalities ni ada 2 cara nak solve dia. Kamu tengok dekat sini. X duduk kat mana? Tengah. Kiri kanan ada tak? Okay. Kena set tu. Compound inequalities. Kiri kanan tak ada X. Kita boleh guna kaedah apa? Kita nak buang negatif 3 ni. So how do we eliminate this one? Minus 3. Kita nak buang minus 3, kita top up apa? Kita top up apa? Kita add on 3 guys. Boleh faham tak? Faham. Kita nak buang negatif 3 tu, kita top up 3 semua. Ataupun negatif 3 dekat dalam pindah keluar. Ke kanan jadi 3, ke kiri jadi 3 pun boleh. Siapa yang nak terus ke sini pun boleh. 3 tolak 4 jadi negatif 1. X less than 8. Boleh? Boleh guys?
Boleh. Ataupun ada orang nak pakai kaedah bawa keluar pun boleh. Maksudnya negatif 4, X tolak 3, 5 tu maksudnya, oh sorry, yang ni ada equal parts ada equal parts. Jangan silap ni. Ni ada equal parts. So 3 ni minus 3 bring to the right, bring to the left. So it becomes 3 minus 4, 5 plus 3. This one acceptable as well. Ada dua cara. Ikutlah kamu nak guna cara yang mana satu. Okay, so minus 1. Suka yang cara kedua ni kot. Palau. Okay. So this is the answer. Find the solution. Dia kata find the solution for the following inequalities. Dia tak kata find the solution set. So kalau tinggal jawapan macam ni pun diterima. Dia tak minta pun interval form. So tinggal jawapan macam ni pun diterima. Boleh faham? Faham. So kita jawab soalan dia. Dia minta tak interval form. Kalau dia tak minta, tak payah nak tukar pening kepala. Ya, Alif. Angkat tangan tu. Awak Alif. Test power je. Adik main adik main button. Okay, B. Take a look at part B. Guys, saya nak tanya, kamu selesa yang method atas tadi ke method bawah? Atas. Method atas. I know Husna dia suka yang atas. Saya bawah. Ada yang suka bawah kan? Okay, Lagi nampak. Lagi nampak. Saya mana pun okey. Ni masalah ni. Dia orang yang apa, tak apalah, kerajaan siapa-siapa pun sama je. COVID tetap meningkat. Okay, B. Okay, alright. So part B. Saya gunakan yang bawah gunakan yang bawah sebab kamu dah biasa pindah-pindah randah kan. Hidup suka pindah randah kan. Okay, so guys, once again, compound inequality ada kiri, ada tengah, ada kanan, and then X in the middle part only. X ada dekat tengah sahaja. Kiri kanan tak ada X. So kita boleh guna kaedah pindah randah, iaitu let's bring 4 to both sides. So akan jadi apa? 4 times minus 2. The middle part leave us with 7 minus 3x. The right hand part becomes 10 times 4. Boleh faham? Boleh. Simplify. Boleh. Simplify. 40. And then let's eliminate 7. So we bring 7 to both parts. 7 to both parts. So becomes minus 8 minus 7 minus 3x. 40 minus 7. So minus 15 minus 3x. 40 minus 7 jadi apa? 3. 33. Okay. Guys, let's bring 3 only. 3 only to both parts. So akan jadi apa? Jadi bahagi ke jadi apa? Jadi bahagi jadi bahagi. So minus 15 over 3 minus x 33 over 3. So becomes minus 5 less than or equals to minus x less than 11. Boleh? Boleh. Okey, yang ni yang dahsyat sikit. Hak ni hati-hati Yang ni ada equal parts ni. Sat saya padam sikit. Tulisan saya tak apa clear betul. Sir, Ya. bukan negatif 11 ke? Negatif sebelah yang mana? Oh, tak ada. Okey. Sebelah. Okey. Berat hidup ni kita tak boleh negatif sangat. Lawak je lah. Jangan serius sangat. Okey, negatif. Negatif pula lah. We have negative x guys. So negative x all together we times with negative 1. Boleh tak? Semua darab negatif 1. Jadi 5. Jadi x. Jadi negatif 11. Boleh terima? Sir, kalau bahagi dengan negatif 3 terus boleh tak sir? Bahagi dengan negatif 3 terus boleh? Boleh, tak ada masalah. Cuma saya nak tunjukkan dia secara lebih simple. Maksudnya saya terpaksa go through jalan panjang sikit supaya kita nak fokus pada negatif je. Dapat? Saya nak ajar fokus kepada negatif dulu. Lagi fokus negatif 3 terus lagi takut ada yang pening sambil nak simplify, sambil nak kena tukar simbol. Dapat? Okay?
Boleh nak bagi negatif 3 terus boleh, tapi ni cuba tengok yang ni dulu. Kalau rasa boleh buat negatif 3 terus lagi bagus. Okay guys, so now leave us with minus x just now. So to eliminate minus, times all together with negative 1 ataupun bahagi semua dengan negatif 1. Sama je. Apa jadi kat simbol? Dia tu ketukar. Simbol Dia kena tukar reverse, arah. guys. Ya. Bertukar arah. Alamak. Simbol kena tukar guys. Darab bahagi negatif, simbol reverse. Tapi nampak bijak tak penulisan ni? Nampak macam kurang bijak kan? Nombor besar kita duduk belah kanan guys. Nombor kecil kita duduk belah kiri. So yang ni kena ubah. So this is the answer. Boleh faham tak? Kalau tak darat tu bahagi dengan minus 1? Tak apa. Kalau kena darat juga. kalau bahagi minus 1 pun sama je. Tak ada masalah. Jawapan tetap sama. Dia kaedah mana-mana pun boleh. So dia still kena darat tu bahagi negatif 1 ke? Dia mana-mana lah. Tak kisah. Tak kisah. Okey. Sebabnya mana-mana operasi melibatkan darab atau bahagi negatif, simbol bertukar. Tu je. Asalkan tinggal X last sekali. So this is the answer. Boleh terima? Boleh lah. Guys, okay? 1. Okay, 2. Okay. Okay. 3. Okay, tengok example 3 yang kat bawah ni. Sambil saya tak nak scroll dulu. Take a look at example number 3. At the bottom. Compare it with the example number 2. What's the difference? Ada beza tak? Nampak beza dia? Belah ada X. Semua ada X. Bila semua ada X ni, kita tak boleh nak pindah ganda tinggal tengah je X tu. Tak boleh lah. And then for this case, what happen? Case yang macam ni, kita nak kena buat apa? Kita kena buat macam ni guys. 1. 2. Okay, so we need to split the compound inequality. So becomes 1 plus 3x less than 2x minus 3. Another case is 2x minus 3 less than x plus 7. Boleh faham tak? Boleh. Apa jadi simbol tengah-tengah? Rasa macam pernah ajar lah benda ni. Simbol kat tengah-tengah ni jadi apa? Pernah ajar lah ni. Compound. Tak pernah lagi lah. Saya mengarut apa ni? Ayat. Simbol kat tengah-tengah ni kena jadi N guys. Tu dia. Highlighter. Mampu. Kena jadi N. Sekali lagi kita solve belah kini. Okay, let's solve the left hand side. So 3x minus 2x gather up x and others bring to the other side. So minus 3 minus 1. So x less than minus 4. Betul? Ke ada simbol kena tukar? Betul. Tak ada kan? Simbol tak ada kena tukar. Sebab tak ada yang melibatkan darab atau bahagi nombor negatif. Okay. Right hand side. So 2x minus x less than 7 plus 3. So x less than 10. Boleh? Boleh. Boleh Start. Nasib Azizul tak start ni. Okay. Tambah satu pen ni, ada pen ni kan? Pen color lain pula. Color orange. Okay guys. This is solution number 1 guys. This is solution number 1. This is solution number 2. So kita kena combine solution tu. Minus 4 and 10. Ingat lagi tak number line itu? Ingat. Kena combine lagi. Kan saya kata solution 1 first floor, solution 2 second floor. Solution number 1 open minus 4. So open. To the left or to the right? Left. To the left. Okay. Okay, the second solution. Open at 10. Tolong buat atas ni, jangan buat bawah. Tolong buat atas. To the left or to the right? Left. Left.
Oh, right dengan left jadi left. Okay. Less than. Okay, intersection. Intersection apa? Kita collect all ke kita ambil sharing part je? Sharing part. Right. Ya, kita ambil yang sharing part saja. Sharing part, both lines. So means that this one. So what does it mean? Minus infinity to? Guys? -4. 2 minus 4. Minus infinity always open. How about minus 4? Open. Open as well. So this is the answer, guys. Or you can write it down as x less than -4 pun boleh. Ataupun x less than -4 all together in a set solution pun boleh. Yang mana satu, tak kisah. Ikutlah yang mana berkenan. Kenapa kena gabung? Sebab tadi kita pecah balik. Kita pecah case dia kan. Jadi kita kena gabung balik semula. Boleh faham? Boleh. Okey, saya bagi masa 5 minit. Cuba buat part B. Example 3 part B. Try on your own. Okay, sir. Okay, try first. Part B. Mi. Okay guys, boleh Dah korang buat ke tengok Azizul ni? Dua-dua. Sambil-sambil. Alhamdulillah dapat masuk final lah. Sekejap lagi pula final tu, pukul 11 lagi. Oh, tak dapat Nicholas Paul tak dapat ni. Dia tough lah.
Okay guys, so tengok you guys punya kiraan macam mana. Agak-agak tak ada yang tunggu saya kira semata lah no. Dapat jawapan. Dapat lah? Ustaz, saya kira Ustaz. Saya tak ada skema. Nak congak tak sampai di akal aku. Sekejap lah. Minus 4x. Minus 5, 4. So x minus 1. Change symbol. So 2x, 5x, 10. So x less than 2. Betul? Sampai sini okey tak? Okay. Okay. Ngantuk pun ni. Solution 1. Solution 2. So solution 1 first floor. 2. Make sure label ni Najwa tengok TV kat ke? Tak ada mak panggil. Tak. Oh, mak panggil. Okay. Okay guys, minus 2 and 1 ni. Minus 2 and 1 be careful Make sure in ascending order. Make sure in ascending order. Maksudnya kena turutan menaik lah. Jangan tersalah pula, terbalik habis lah. So, 2 open to the right. Tarik mesti lebih, betul-betul melebihi negatif 1 ni. Kalau boleh jarak ni bagi sama. Jarak hujung arrow ni dengan negatif 1 dengan 2, jarak dia bagi sama. Okay, otherwise dia akan jadi confusing. Alright, so solution number 2, open at minus 1 to the right, betul? Guys, compound inequality split memang dia end je, memang intersection je, boleh faham tak? Dia tak ada union. Memang intersection saja, tak ada union. So intersection, once again sharing part. So the middle part. So the answer is minus 1 to 2, both open. Correct? Correct. Okay, so minus 1 to 2 open, or you might want to write down in this form. Minus 1, x in between minus 1 and 2, open. Ataupun x double dot, ikutlah yang mana berkenan. Salah satu je lah, tak payah bubuh semua. Okay, clear. Alright guys, so done already with linear inequalities. Itu sahaja. Boleh tak? Simple kan? Tapi kalau you perasan tadi ada 3 kaedah lah. Ada 3 example yang berbeza. Example yang first ni simple je, pindah randah dapat jawapan. Jangan lupa untuk semua example inequalities times or divide negative numbers, switch off the symbol switch off. Switch over the symbol. Okay, dia swap dia, reversekan dia simbol tu. Okay, darab atau bahagi nombor negatif. Okay, so ingat example kedua, compound inequalities x di tengah saja. Kalau x di tengah saja, kita boleh buat cepat dengan kaedah pindah di tengah ke kiri dan ke kanan sampai tinggal x saja di tengah-tengah. Okay, tapi case example number 2 ni pun kalau nak buat splitting method tadi pun boleh. Nak split case 1, case 2 tadi dapat solution 1, dapat solution 2, nak buat number line pun boleh, tapi panjang lah. Okay, ikutlah ada orang dia nak sistematikkan hidup dia 2 cara je. Satu cara yang simple tu, satu cara lagi nampak compound je split, pun boleh, ikutlah, terpulang. Okay, example number 3 ni memang tak boleh nak pindah randah lah. You need to split the case. Case 1, case 2, solution 1, solution 2, number line using intersection to get the final answer. Boleh? Boleh. Boleh Okay. So settle linear inequality. Any question you want to ask? Nak tengok exercise dulu. Ke saya boleh proceed lah? Saya proceed terus lah? Boleh tak? Boleh. Okay guys. So this one you dah belajar dah dekat sekolah. Yang tadi pun dah belajar dekat sekolah. Yang ni pun dah belajar. Quadratic inequality. So what does it mean by quadratic? Quadratic is involving ax square plus bx plus c. Yang tu. Okay. Involving x with the highest power of 2. Exactly 2. Weh, tolong tanggal stokin Muaz ni. Tanggal stokin dia, stokin. Alright guys, sorry. So guys, quadratic inequality. Saya tak pasti dekat sekolah you belajar tak table of sign? The second method. Pernah dengar tak? Table of signs. Pernah dengar? Ya? Tak? Tak tahu.
Rasanya. Mana satu? Pernah rasanya. Pernah rasanya. Rasa-rasanya pernah. Ada rasa yang tak tahu tak? Tak tahu pun ada kan? Tak ingat dah. Tahu lah sebab semua BM. You guys belajar in Malay ke? Ya. Wah, ya ke? English. Oh, sebab ada juga yang English kan. Oh, mix right? Mix. Boleh Itu pulang cikgu tu nak cakap BM, BI. Oh, gitu lah. Taklah, dia maksud tak. Dia maksudnya dari segi notes dia tu. Notes, dia punya buku teks. BM. Dua bahasa. BM. Ui lama. Ada yang Test BM. teks BM kan. Okay. Ogif. Ogif. Janjang. Alright. So quadratic inequalities guys, you have 3 methods to solve. The first one is graphical approach, the one that you usually use in your secondary school before. Yang ni, yang apa lorek tengah ataupun lorek luar tu kan. Tu. Table of signs, tak ada apa, table lah. Table, ada simbol, sign kan. Positive number line. Positive number line ni tak apa, nanti saya tunjuk. Alright, 3 methods. So move on to the first method first, graphical approach. Nota ni kamu tengok sendiri lah. Saya malah nak explain lah ni nota. Sebab explain nota ni, benda teori ni kita nak explain pun baik kita test soalannya. Betul tak? Tapi nota ni saya dah saya ni tak sama lah. Nota saya dengan nota college tak sama. So kepada yang beli buku tu boleh compare lah nota college tu dengan nota saya bagi. Alright. Sebab saya ni jenis tak setuju dengan orang. Jadi buat kepala sendiri. Ni. Okay. Alright. Sabar, chill. Kita tengok soalan terus. Boleh tak? Boleh. Okay, kita tengok Boleh, soalan boleh. terus. Boleh. Power. Okay, find the following inequalities by using graphical method. So, using graphical method. Guys, take a look at your A, positive, negative. Positif. A. Okay, so your A positive, so means that graph senyum. Itu yang first you faham. Okay, so make sure one side of it already zero, betul tak? Dia syarat dia macam tu. Quadratic you impose sebelah, another side zero. That's it. That's the first rule of dealing with quadratic inequality. Okay, kalau dapat A tu bagi positif, so kita senang nak fix dia. Alright, so x square plus 6x plus 5. Okay, key in this one by using your calculator. What do you get for the factor? X Negative plus 1, negative 5, x plus 1, betul tak? 1. Betul. Betul, okay. So what does it mean guys? What does it mean? Maksudnya dekat sini, you write down critical values. Jangan tulis x sama dengan critical values are minus 5 and minus 1. Kena tulis critical values minus 5 minus 1. Jangan tulis x sama dengan negatif 5, x sama dengan negatif 1. Salah. Kita bukan buat sama dengan ni. Kita tengah buat inequality ni. Ni greater than ni. Jangan pergi bubuh pula x greater than negatif 5, x greater than negatif 1. Belum lagi. Tak sampai solution lagi. Yang ni jangan buat, yang ni jangan buat. Jangan buat. So tulis yang ni yang betul. Critical values are minus 5 and minus 1. Okay, what happen next? Sketch a simple graph. Draw a smile. Labeling these two parts. X-intercept. So this one minus 5 and this part minus 1. Boleh faham tak? Boleh lah. Okay. Okay guys. So this one. Your function greater than ke less than? Greater Your punya than. function. Greater than. Greater than. Okay, your function is bigger, betul tak? Bigger than 0. Yeah. Bigger than 0. So yang mana? Yang ni kan? Graf mana yang bigger than 0? This part kan? Betul tak? Dia duduk luar. Dia duduk luar. Ataupun ada cikgu kat sekolah, dia suruh budak awal dia. Kalau besar, luar. Kalau kecil, dalam kan? Teringat pula cikgu saya dulu. Ikut kamu lah. Tapi saya ajar konsep dia yang betul adalah the function greater than 0. So maksudnya
kena faham. Kalau ni part CY. Dekat sini kosong kan? So kalau greater than 0 maksudnya dia duduk atas. Boleh faham tak? Ni greater than 0. Yang ni bawah ni kawasan less than 0. Boleh faham? Boleh. So kita ambil yang atas. Okay, kita punya fx tu, function kita. Lagi ada yang kata A pula dah. Ni fx. So kita ambil yang atas. So what does it mean? Tengok kawasan. So this is the region guys. This is the answer. Ni jawapan dia. Tengok dah macam lipan pula dah. So the answer is minus infinity to minus 5. Minus 1 to infinity. Is that okay? Okay. Boleh dah? How about the symbol? All together open, betul tak? Sebab you tak ada equal parts. All together open. So what happen in between? Dekat sini nak tulis apa ni? Union ke intersection kat sini? Pening kan tu? Union. Ya, union guys. Union. You nak intersection macam mana? Dua kawasan ni bersilang ke? Okay. Dua kawasan ni tak bersilang. You nak intercept macam mana? Okay. So kita kena collect all. Collect all these two regions. So means that union. Union of these two region is the answer. Sama ada you nak tulis ni sebagai jawapan ataupun you boleh tulis ni sebagai jawapan. X kecil daripada negatif 5 or X greater than minus 1 pun boleh ataupun X less than minus 5 or X greater than minus 1. Put inside the set bracket, don't forget X double dot. Mana-mana satu jawapan yang betul. Ni boleh, ni boleh, ni boleh. Either one. Okay. Choose one only. Boleh guys? Okay tak? Struggle lah. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh ke? Boleh. Okay. Ustaz nak tanya, ada tak dekat sekolah dia yang lecturer dia ataupun cikgu dia ajar graf sedih dekat sini? Ada tak? Ada. Ada. Oh, ada juga Dah lah. masam. Masam lah. Tak apa nak sedih tau. Dia masam dulu baru sedih. Oh, okey. Saya terus ambil conclusion sedih terus. Okey, mari sini, dekat sini saya tunjuk dua method Dua method. Method yang pertama, kita boleh darab semua dengan negatif 1. Darab semua dengan negatif 1 akan jadi x square minus 6x plus 5. 0. What happened to the symbol? Terbalik. Switch over kan? Ubah. Betul, ya, ubah. Reverse the symbol. So bila dekat sini macam biasa, all together quadratic in one hand side, right hand side 0. So calculator x minus 5, x minus 1, betul? Check calculator, saya bukan betul sangat pun, main congak ni. Okay, x minus 5, x minus 1. And then, as I told you just now, write down critical values. Critical values are 5 and 1. 1. Jangan tulis yang saya kata tadi. So, as we knew already that this one, A is positive already. So, already smile. So, smile graph, number line, 1, 5. Boleh faham? Boleh. So, before, okay. Guys, kita nak lorek yang mana satu ni, kita tengok sebelum jadi critical values tu. Yang ni reference kita. Reference to shade. Maksudnya kita nak lorek dia, ini kita punya reference kita sebelum jadi critical values. Kita bukan tengok soalan asal. Kalau tengok soalan asal jadi cerita lain. Kita punya reference to shade ni memang sentiasa before becomes the critical values. So your function less than, betul tak? Function less than. So yang bawah kan? Boleh tak? Boleh. Boleh. So jawapan adalah 1, 5. Open, close? Open. Open, close? Close. Close everything because of equal parts. Dekat soalan tu ada equal parts.
So close everything. Or you might want to write down in 1, x in between 1 and 5. Ataupun nak set solution set, x double dot. Okay lah guys? Boleh nah? Ni method 1. Or you can use method 2. Maksudnya you nak keep dia punya bentuk tu masam. Saya record dah kan? Okay. You nak keep benda tu masam. So apa yang you boleh buat adalah daripada sini terus you kena tekan kalkulator. Guys, bahayalah dekat sini. You tekan kalkulator, sekali lagi you punya factor pun salah tau. Tekan kalkulator dapat apa? Tak, masalahnya cikgu dia ada ajar ni. Okay, dekat sini you akan dapat sama kan? You x minus 5, x minus 1, betul tak? Betul. Tapi kena hati-hati tau. Siapa tulis ni salah tau. Siapa tulis macam ni salah. Kenapa? Sebab ada ni. Faham tak? Faham? Dekat sini dah sekali dah trik. Dekat sini dah ada masalah satu. Iaitu yang ni. Nak ceritanya maksudnya siapa yang guna kaedah masam pun dia guna. Dia dekat sini dah ada satu masalah dekat sini. Simbol ni. Confirm terlupa lah ni. Bila saya dah cakap confirm tu memang jadi betul lah. Alright. So dekat sini kita akan dapat critical values. Critical values are 5 and 1. Critical values sama. 5 and 1. Tapi hati-hati. Graf dah jadi masam. Labeling this one is 1. This one is 5. Okay. Tengok dekat sini. Before become critical values, our reference to shade. Function greater than 0 kan? Function greater than. So yang mana? Atas bawah? Function besar daripada kosong. So yang atas. So yang atas adalah yang ni. Ni atas. So maksudnya kalau yang ni, inilah kawasan dia. Tetap dapat jawapan yang sama. 1 hingga 5. Close. Ataupun sama je lah kiri kanan tu. Boleh faham tak? Boleh. Saya sejujurnya menyokong yang ni. Yang ni not recommended. Kira kalau yang belah kiri ni orang Perlis kan dah boleh makan dine in kan. Orang Perlis dah boleh dine in lah. Saja nak bagi tahu orang lain ni. Saya tinggal dekat Perlis. Orang Perlis dah boleh makan kat kedai. Ni kalau tengok kat menu kedai tu, yang ni kira menu star lah. Mak recommended lah. Okay lah. Orang Selangor jangan terasa lalu depan kilang hati-hati. Alright. A, B settle. Ada apa nak tanya? Graphical method settle lah. Ada? Tak ada? Ada. Tak ada. Follow. Okay. Nak masuk table of sums pula. Boleh tak? Nak pilihkan tu ke ni? Boleh. Boleh Okay. Kita habis kelas pukul 11 kan? Ya. 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 Sehari ada kelas? Ada. Ada. Ya. Ada. Terus. Okay. Boleh. Power. Okay. Table of sign. Sama juga guys. Step dia adalah make sure quadratic one side. Satu side lagi 0. Itu je. Quadratic one side. Satu side lagi 0. So dapat dekat sini memang dah quadratic. Senyum pula tu. Tak baik. Tapi kita bukan kisah apa senyum tu. Kita nak factor dia je. Okay. So give me the factor. So x plus 5. X minus 3. Betul tak? Okey ni. Hampa check sama ni. Saya ni bukan betul. Saya main tekan je. Saya bukan main congak ni. Alhamdulillah masih betul. Masih waras. Okey, sama lah critical values. Sama, step dia sama. Critical values minus 5 and 3. Boleh terima? Hati-hati bukan 5 dengan negative 3 Minus 5 and 3. Okey guys, critical values ada berapa? 2. Critical values ada 2, betul? 2. Ni dengar elok Okey, dengar elok. Kalau malas nak jawab, dengar elok. Critical values ada 2. Jadi buat line ada 3. 1, 2,
3, 1, 2, 3. Masya Allah, disaster brother. Boleh? Critical values ada 2. Maksudnya line akan buat 3. 3 horizontal, 3 vertical. Okey, kemudian yang ni nak label apa? Okey, start yang second line ni kita label dia -5, yang ni 3. Boleh faham? Ni step ni. Nanti tengok balik recorded video nanti. Okey. So step pertama labelkan -5, 3. Mesti in ascending order, mengikut turutan menaik ke kanan semakin membesar. Okey, tengok -5. Saya akan label dekat sini -5, -5. Tengok dekat sini 3. Saya akan label sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Nampak sangat masa depan kan? Baik kita buat graphical approach je kan? Okay. Tapi saya risau exam kita objektif. Takut dia bagi table ni lagi, state the final answer. Dia jam. Faham tak? So kita tak nak kena belajar juga. Tak apa, nanti tengok recording tu. Okay. So dekat sini bubuh koma. Guys, sebelah kiri ni negative infinity. Sebelah kanan infinity. Bubuh koma. Take a look at your problem. Your problem open ke close? Open. Open. So buat open semua. Open. Boleh faham tak? So kalau you perasan, dia dapat macam 3 kawasan. Kawasan kiri, kawasan tengah, kawasan kanan. Nampak? Nampak. Tengok balik kita punya kuadratik tadi. Nampak tak kita ada kawasan sebelah kiri dekat 1, antara 1 hingga 5 dengan 5 ke atas. Ada 3 kawasan juga, betul? Betul. Ada kiri, ada tengah, ada kanan. Sama juga dalam ni. Ada kiri, ada tengah, ada kanan. Okey. Jadinya yang belah kiri ni pula nak isi apa? Kolom ni, the first column, write down the factor. This one is x plus 5, this one is x minus 3. Is that okay? Okay. Okay. Alright. Yang last kali ni, yang bawah ni conclusion. Yang bawah ni conclusion. Maksudnya kita salin balik soalan. X square plus 2x minus 5. Salin balik soalan pula, sorry. Dia bukan salin soalan guys. Kita salin yang ni. Kita salin ni. Ni. Sebelum jadi critical value tu. Yang tu kita salin. X plus 5, x minus 3 less than 0. Yang tu kita salin. Dekat sini bawah ni. Okey, dah complete dah kita punya apa orang kata? Criteria. So sekarang ni kita nak fill in the table with the signs. Table dah siap, nak tinggal masukkan sign je. Okey guys, x tambah 5. X tambah 5 ni tadi menghasilkan critical value apa? -5, betul? Betul. So, maksudnya akan ada dekat sini akan jadi kosong. Kenapa kosong? -5 masuk dekat dalam x dekat sini. -5 tambah 5 akan jadi kosong kat sini. Boleh faham? 3 pula akan masuk dekat faktor yang bawah ni. 3 tolak 3. Slow ya. 3 tolak 3. So akan jadi kosong pula kat sini. Boleh terima? Boleh. Boleh terima Okey. Nak saya ajar shortcut ke nak saya ajar konsep betul-betul? Bagi tahu. Konsep dulu. Okey, dulu kemudian baru saya ajar shortcut. Okey, konsep dulu Kalau konsep dia panjang lebar sikit. Okey, pilih satu nombor antara negatif infinity dengan negatif 5. Pilih satu nombor antara negatif 7. negatif 7. Aku baru nak tulis 6, kau dah minta 7. Layan. Negatif 7. Okey. Antara negatif 5 dengan 3. Pilih yang senang. Negatif 5 dengan 3. Kita pilih? Negatif 4. Kita pilih kosong bro. Kosong. Kosong kan senang. Nak kira sekejap lagi. Okey. 3 hingga infinity. 4. Pilih apa? 2.6 bilion. Boleh. Pilih? Diam. Masuk politik, diam terus. Pilih apa? Nanti saya tulis juga. Mana? Yalah ni fan Cristiano ni. Tak apalah kita bagi 7. Messi. 707. Jangan lupa Fantasy Premier League jangan lupa register dah nak start minggu depan. Nanti saya bagi kod league
Alright guys, so kita masukkan dekat ni. Kita masuk ni, konsep dia macam ni. Negatif 7 yang kamu pilih ni, ganti dekat X. So jadi negatif 7 tambah 5 jadi apa? Negatif Negatif 2 kan? Jadi negatif 2 kan? Ya. Jadi negatif 2. Tapi kita tak mau pun negatif 2 tu. Kita nak negatif je. Boleh? Boleh. Okey, kita masukkan negatif 7 dekat yang X tolak 3 pula. Negatif 7, negatif 3. Jadi? Negatif 10. Negatif 10 iaitu negatif juga. Betul? Betul. Okey, lepas tu masuk kalau yang lain. 0 tambah 5 positif. 0 tolak 3 negatif. 7 tambah 5 12. 12 pula dah. Apa tadi? Positif. Kan? Boleh tak guys? 7 tolak Boleh. 3 positif. Okey. Dah complete dah lah table kita. Boleh terima tak? Tinggal nak conclusion je lah. Okey, conclusion macam mana guys? Conclusion ni cuba tengok. Apa hubungan X tambah 5 dengan X tolak 3 ni? Dia darab kan? Dia darab. Okey, kalau negatif-negatif jadi apa? Positif. Positif. Positif-negatif jadi negatif. Positif-positif jadi positif. Boleh faham tak? Boleh. Okey, sekarang ni kita nak tentukan jawapan. Yang mana satu jawapan? Positif, negatif, positif. Yang mana satu jawapan? Kita tengok sebelum jadi critical value tadi. Reference to get the final answer is before becomes critical values. Function kita kecil atau besar daripada kosong? Kecil. Kecil daripada kosong. Maksudnya function kita negatif, betul tak? So kita pilih yang ni tuan-tuan dan puan-puan. Kita pilih yang ni. So the answer is -5. Answer dia pula kita ambil yang mana? Yang ni lah jawapan dia. Ni jawapan dia. -5 and add to 3. Open, open. So this is the answer. Boleh terima? Boleh ke? Boleh. Boleh. Boleh kan? Okay. Nak ajar shortcut ni. Nak ajar shortcut pula. Boleh? Shortcut yang mana kita tak nak masuk nilai tadi. Kita tak nak masuk nilai. Tak nak masuk negatif 7 tambah 5, negatif 7, negatif 3, negatif. Kita tak nak masuk nilai. Okey, Mei nak ajar. Kan tadi perasan tak saya tandakan kosong tadi ni? Ni kosong. Nampak ni kosong? Mana ni? Highlighter ni nampak ni kosong. Kosong nampak? Nampak. Kosong kan? Kosong ni adalah turning point guys. Nampak tak? Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Nampak? Tak faham ke? Faham. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Betul? Betul. Kalau kamu tengok yang bawah pun sama. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Oh. Cepat kan? Oh, faham. Okey. Dengan syarat, hati-hati. Dengan syarat tengok depan ni. Tengok depan X ni. Depan X ni positif. Positif ke negatif? Positif kan? Positif. Positif maksudnya sebelah kanan positif. Positif. Sebelah kanan kosong positif. Faham tak? Faham? Kalau maksudnya dekat perkali X ni negatif. Contoh hijau. Kalau dekat perkali X ni negatif. Contoh kalau ada negatif kat sini. Apa maksud dia? Dia akan jadi Negatif belah kanan tu. sebelah kanan kosong ni akan jadi negatif, yang belah kiri kosong akan jadi positif. Boleh faham tak? Boleh. Dia akan jadi konsep songsang. Itu kalau nak cepat Jadi tak payahlah kita nak pilih nombor pula tadi 1001 nombor korang bagi tadi kan. Nombor tak payah nak pilih dah. Lepas tu kita pun boleh pakai shortcut lebih laju lah. Sir, Kenapa kena belajar tables? Ya. ulang yang ada apa tadi yang warna hijau tadi? Panel kali hijau tadi. Okey, sekali lagi saya ulang. Okey. Dia macam ni. Kalau kamu perasan dekat sini kosong ni. Ni kosong. Kejap saya ulang sekali lagi semua benda. Sikit Okey.
Sebabkan ni kosong, kita tahu belah kanan dengan belah kiri dia simbol akan berlainan. Maksudnya dia ni jadi turning point tau. Kiri dia negatif, kanan akan positif. Tapi mana nak tahu belah kiri sentiasa negatif, belah kanan sentiasa positif. Ini bukan number line ni. Okey? Jadi kita nak tahu dia memang negatif sebelah kiri, positif sebelah kanan. Kita kena tengok depan ni. Depan X. Depan X ni positif betul? Jadi sebelah kanan akan positif. Sebelah kanan kosong. Maksudnya dia ikut hukum alam normal lah. Sebelah kanan kosong dia positif kan? Yang ni pun positif yang bawah ni. Sebabnya depan X ni positif. Tapi kalau X ni negatif. Ada negatif kat sini. Pakai color apa? Pakai color hijau ni tak apa ni lah. Tukar hijau yang ni trigger sikit. Ni hijau ni. Kalau ada negatif depan X ni, means that the coefficient of X is negative. Negative number. Any negative number. Okay. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi right hand side of your zero will be negative. Negative, negative. Left hand side zero pula yang akan jadi positif. Dia jadi konsep songsang. Boleh tak Putri? Boleh, boleh. Boleh lah. Macam tu dah. Okay, itulah dia. Sir, yang kosong tu dari mana tu? Kosong tu datang daripada ni. Tengok ni. Ni negatif 5. Masuk dekat dalam X ni. Nilai dia akan dapat kosong. Betul? Oh, okey. Okey. 3 pula masuk dekat dalam X ni. 3 tolak 3 dapat kosong dekat sini. Itu kalau nak cepat lah. Kalau tak kita kira manual lah. Negatif 7, 07 tu masuk satu-satu. Macam tu lah. Boleh faham kan? Boleh. Boleh. Okay. So Alhamdulillah. Guys, we have done already with table of signs. You might want to try part B. And then we will proceed next class lah. Next class kita akan masuk positive number line. Ataupun positive number line ni saya akan record video kot. Saya akan record video. Saya akan masukkan dekat app puzzle tu. Sambil-sambil jawab soalan jugalah. Boleh Boleh, sir. Positive number line ni saya akan record video kot. Sebab next class ni memang saya nak masuk yang last part lah. This week memang nak habis chapter tu dah. And then please be alert mungkin this week kita akan buat replacement class. Sebabnya first week itu sepatutnya dapat 5 jam. Tapi you guys ada kelas 3 jam je kan. Jadi saya akan cari masa lah untuk buat kelas lagi 2 jam. Okay. Ada masa lagi seminit 2 ni. Guys, tolong saya mana nak pergi lah. Saya stop presenting. Give me a second. Stop recording.